Step yang pertama dulu, mestilah kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan mampu untuk mempraktiskan Quran dan Sunnah. Dengan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, artinya mempraktiskan, membudayakan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Kita tak akan mampu melakukannya kalau kita tidak memahaminya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi kitabul hidayah, memimpin umat manusia, menjadi kitab rojokan kita hidup di atas muka bumi, menjadi minhajul hayah. Bagaimana kita nak pastikan ia berfungsi kalau kita tak memahami Al-Quran? Jadi setiap di kalangan kita ini mesti mencari jalan. Macam mana nak mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Bermula daripada tahu membaca dengan bacaan yang betul. Sehinggalah akhirnya kita memahami apa yang kita baca. Yang terkandung dalam Al-Quranil Karim, tentu saja perintah daripada Allah dan juga larangan-larangan daripada Allah, serta iktibar, kisah-kisah yang boleh kita ambil untuk menjadi panduan dan pedoman hidup kita. Selain daripada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah, yang mesti kita patuh secara mutlak. Kita kena belajar. Dan saya percaya di masjid kita ni ada aktiviti. Kalau tengok di jadual program aktiviti bulanan di dinding ataupun di papan putih itu, penuh hari-hari kuliah kita. Cuma saya nak tengok ada kuliah tafsir tak kat situ? Ada kuliah tafsir? Ada ya? Ada? Ada, alhamdulillah. Itu satu kuliah yang perlu kita ikuti. Yang perlu kita ikuti secara istiqamah, secara rutin. Kuliah-kuliah yang macam saya malam ni sekadar untuk memberi motivasi, untuk memberi peringatan, untuk berkongsi maklumat, jarang-jarang sekali, itu tak apa. Tetapi aktiviti utama di masjid yang saya percaya masjid kita menyediakannya, iaitu pengajian berkitab secara istiqamah, talaqi dengan guru yang datang mengajar. Kita kena mari mengaji, faham daripada awal kita sampai ke akhirnya. Mudah-mudahan kita sempat sebelum kita kembali bertemu dengan Allah, usia yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita ni, kita sempat mempelajari 30 juzuk 114 surah Al-Quranil Karim itu. Alhamdulillah. Tak perlu pun kita nak pergi ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Tak perlu pun kita nak pergi ke Universiti King Abdul Aziz di Madinah sebagai contoh. Tak perlu pun kita nak pergi ke, ialah mungkin kita terbatas dan tidak mempunyai kesempatan, keuangan, waktu dan sebagainya untuk melanjut pelajaran secara formal di universiti sedemikian. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita dengan adanya para alim ulama dan para asatizah yang datang mengajar di masjid kita untuk memahamkan kita tentang Al-Quranil Karim. Tinggal lagi kita mari kedak ngaji. Bukan mudah nak sampai ke masjid ni, walaupun namanya tanah rata, tapi kena naik bukit yang menggunung tingginya. Nama tanah rata, tapi saya nak sampai ke sini terpaksa dulu menangkah, orang panggil, kawasan bukit gunung yang begitu tinggi. Alhamdulillah, ada orang mengajar. Tinggal lagi komitmen kita untuk mengaji, menambah ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah perintah supaya kita ini mendalami urusan agama. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang mendalami urusan agama.
sehingga ke akar umbinya. Tafaqquh fid din. Pihak masjid dengan segala kemudahan yang ada, dengan segala tanggungjawab yang ada, telah menyediakan ruang-ruang pengajian itu, kelas-kelas pengajian itu. Tinggal lagi ahli qaryah kena berikan komitmen yang tinggi untuk datang belajar. Jangan sekadar kita mencari dunia, bekerja. Ya, perlu kita bekerja untuk mencari taklif kehidupan kita. Untuk mencari, orang panggil, keperluan hidup kita. Tanggungjawab terhadap anak isteri kita. Tetapi kita kena rancang untuk akhirat kita juga. Sebab hidup ini tak berakhir dengan mati kita di dunia. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Di akhirat kelak berdepan dengan Allah. Yang menjadi nilai hitungan kita pada waktu itu ialah bagaimana amalan kita, pengabdian diri kepada Allah. Bukan berapa jumlah wang yang telah kita kumpulkan. Bukan makna lagi banyak wang simpanan kita, makin tinggi derajat kita dalam syurga Allah. Bukan. Tetapi setinggi mana ketaatan dan kepatuhan kita, pelaksanaan syariat yang telah diwajibkan oleh Allah, maka itulah yang akan menentukan kita mendapat rahmat ataupun tidak daripada Allah bagi menduduki syurganya yang telah dijaminkan kepada hambanya yang saleh. Jadi muslimin dan muslimat, kita kena menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan pada dirinya, nescaya ia akan diberikan faham tentang agama. Maknanya kalau orang tu tak faham agama, artinya tidak ada kebaikan pada dirinya. Mengaku Muslim tapi jahil tentang agama. Mengaku Muslim tapi tak tahu tentang agama yang dianut sendiri. Ini adalah merupakan fitnah yang sangat besar. Ingat yang pertama,